Assalamualaikum. Hari ini kita masih lagi akan belajar tentang topik nisbah dan graf fungsi trigonometri. Standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, kita akan fokus kepada 6.1 iaitu nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta. Okey, kita masih lagi akan menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. Dalam pembelajaran lepas, kita dah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent dengan menggunakan kalkulator. Bagaimana kita nak menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 hari ini tanpa menggunakan kalkulator? Okey, ini ialah apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang lepas, iaitu cikgu dah terangkan ada 4 sukuan, sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okey, kemudian cara nak menentukan sudut sepadan, iaitu kalau sukuan 1 sudut sepadannya sama dengan theta, kalau sukuan 2 180 darjah tolak theta, kalau sukuan 3 okey, sudut tolak dengan 180 darjah. Kalau sukuan keempat, 360 darjah tolak theta. Okey, kemudian cikgu juga telah menerangkan simbol-simbol. Okey, kalau sukuan 1, A, cikgu letak A kan sebab all. All bermaksud semua positif dalam sukuan 1. Okey, kalau S dalam sukuan 2 bermaksud hanya sin sahaja yang positif. Okey, kalau tan, T untuk tan dalam sukuan 3 hanya tan sahaja positif. Manakala sukuan keempat K untuk cos kerana cos sahaja yang positif. Okey, bagaimanakah kita nak menentukan nilai untuk sinus, kosinus dan tangent jika sudut ialah 30 darjah, 45 darjah dan juga 60 darjah. Okey, so ini ada dalam buku teks awak, muka surat 180. Okey, so cara nak menentukannya, kita akan menggunakan segitiga sama sisi. Okey, bila cikgu masukkan segitiga sama sisi adalah segitiga yang mempunyai semua sisi sama. Okey, kalau semua sisi sama, jadi semua sudut kat dalam pun sama, iaitu 60 darjah. Okey. Semua ni 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. Okey, kemudian jikalah segitiga ni cikgu bahagikan kepada 2, dia akan membentuk dua segitiga bersudut tegak. Okey, dengan sini kat sini 60, kat atas ni ialah 30. Okey, seterusnya kita akan menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari bilangan-bilangan sisi yang berkaitan. Okey, anda katalah untuk segitiga sama sisi ni, cikgu labelkan dia mempunyai sisi dia ialah 2. So, sini 2, sini 2. Kat bawah pun 2. Okey, kat bawah pun 2. Tetapi kerana dia dibahagi kepada 2 bahagian, so cikgu pecahkan dia kepada 1 dan 1. Okey, itu adalah segitiga sama sisi. Okey, bagaimana pula dengan panjang sisi kat tengah ni? Okey, panjang sisi kat tengah ni kita boleh selesaikan dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 2 kuasa 2. Okey, sebab ini adalah hipotenus, dia akan berada di luar. 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. Kita akan dapat 3 kan? 2 kuasa 2, 4. Tolak 1, kuasa 2, 1. 4 tolak 1 dapat 3. Punca kuasa 3. Okey, itu adalah segitiga sama sisi. Bagaimana pula untuk segitiga tegak? Okey, kalau segitiga tegak, okey, ini adalah segitiga tegak. Okey, ada sudut tegak di sini dan mempunyai panjang sisi yang sama, iaitu 1 dan 1. Apabila dia mempunyai panjang sisi yang sama, bermaksud ini adalah segitiga sama kaki dan mempunyai sudut yang samalah di kaki dia, iaitu 45 darjah dan juga 45 darjah. Okey, kalau kat sini 1, kat sini 1, berapakah panjang hipotenus? Okey, ini adalah hipotenus, maksudnya 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dapat 2 kan? So, punca kuasa 2. Ini adalah segitiga ni kita akan gunakan untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent. Okay. Selain daripada tu, kita juga akan menggunakan
apa yang telah awak pelajari semasa menengah rendah. Okey, ini adalah akronim yang cikgu ingat. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, sebenarnya saya takut hantu ni adalah untuk sin sama dengan tentang sisi bertentangan bahagi hipotenus. Okey, kemudian kalau saya hantu ni sebenarnya cos sama dengan sisi bersebelahan bahagi hipotenus. Dan tak takut sangat ni sebenarnya untuk tan, iaitu sisi yang bertentangan bahagi sisi yang bersebelahan. Okey, ini adalah contoh buku teks buku surat 180. Okey, tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap berikut. Okey, so kita tengok A dahulu, cos 150. Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu dah terangkan kalau kita nak menentukan nilai, okay, step dia ialah 3 kan. Perkara pertama, tentukan dulu sukuan. So, kita tentukan dulu 150 dia berada dalam sukuan kedua. Okey, kemudian dah tentukan sukuan, kita akan tentukan sudut sepadan dia. Sudut rujukan sepadan dia. Okey, dalam sukuan 2, 180 darjah tolak dengan theta. Masuk cos 180 tolak dengan theta 150 lah macam soalan. Okay, itu step kedua. Step ketiga, kita kena menentukan simbol dia, positif atau negatif. Okay, cikgu minggu lepas cikgu dah gunakan akronim aku suka tengok kau. Aku suka. So maksudnya sukuan kedua suka. Suka untuk sin. Okay, kalau suka untuk sin bermaksud dalam sukuan 2 hanya sin yang positif. Ini bermaksud cos dalam sukuan 2 kita kena letak simbol negatif. Okey, kita kena letak simbol negatif. Okey, cikgu simplifykan dulu. So maksudnya daripada sini cikgu tekan kalkulator negatif cos 30. Okey, di sinilah kita akan menggunakan rajah yang kat sini. Kita akan menggunakan rajah di sini. Okey, so kita tengok cos. Okey, ini ialah akronim yang cikgu ingat untuk sin, cos dan tan. Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Sin, takut hantu. Cos, saya hantu. Tan, takut sangat. Okey, so kat sini cos 30. So kita akan refer pada sudut 30 iaitu di sini. Di sini, okey, cos 30. Okey, tengok dekat sini cos ialah sebelah bahagi dengan hipotenus. Cos sebelah. Sebelah maksudnya sisi yang bersebelahan dengan sudut 30. Okey, ini ialah punca kuasa 3. Okey, cikgu keluarkan dulu negatif ya. Okey, punca kuasa 3. Hipotenus, okey, ingat hipotenus mesti yang bertentangan dengan sudut tegak. So kat sini yang bertentangan dengan sudut tegak ialah 2. Jadi cos 30 darjah ialah punca kuasa 3 sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus iaitu 2. Okay, sebab dia kata tanpa menggunakan kalkulator kan. So tinggalkan sahaja jawapan dalam bentuk macam ni. Okay, seterusnya kita beralih kepada soalan kedua B tan 225. Step pertama kita tentukan dulu sukuan. So 225 berada dalam sukuan yang ketiga. Okay, step kedua, kita akan tentukan dulu sudut rujukan sepadan. Dalam sukuan ketiga, sudut rujukan sepadan ialah theta tolak 180. Okay, so 225 tolak 180. Dan step ketiga, kena tentukan ni simbol positif ataupun negatif. Aku suka tengok kau. Sukuan ketiga tengok. T, tan. Maksudnya dalam sukuan ketiga, nilai tan adalah positif. So tak apa, tak perlu tulislah. Okey, so cikgu simplifykan dulu tan 45 darjah. Okey, so kat sini kita rujuk dekat sudut 45. Tan ialah bertentangan bahagi dengan sebelah. Bertentangan, yang setentang dengan dia ialah 1. Yang bersebelahan dengan dia ialah 1. So 1/1. Jadi kita akan dapat jawapan dia ialah sama dengan 1. Okey, seterusnya kita tengok soalan C, iaitu sin 300 darjah. Okey, soalan pertama kita
perkara pertama, kita tentukan dulu sukuan. 300 darjah berada dalam sukuan keempat. Okey. Perkara kedua, kita tentukan dulu sudut rujukan sepadan. Dalam sukuan keempat, cara nak menentukan sudut rujukan sepadan ialah 360 tolak dengan theta. So, maksudnya cikgu keluarkan dulu 360 tolak theta, 300. Okey, cikgu terus keluarkan negatif. Sebab dalam sukuan keempat, aku suka tengok kau. So, dalam sukuan keempat ialah kau, cos. Maksudnya cos positif. Jadi sin ialah negatif. Okay, cikgu simplifykan kat sini. Ini dah jadi negatif sin 60 darjah. Okay, cikgu keluarkan dulu negatif, simbol negatif. Okay, kita nak cari jawapan untuk sin 60. Okay, so kena rujuk dekat sudut 60. Sudut 60, okay. So sin. Okay, sin theta sama dengan T per H. Tentang bahagi hipotenus. So, yang bertentangan, 60 kat sini. Yang bertentangan dengan dia. Bertentangan ialah punca kuasa 3. Bahagikan dengan H. H ialah hipotenus. Hipotenus ialah yang bertentangan dengan sudut 90 darjah iaitu 2. Jadi, kita dapat punca kuasa 3 per 2. Okey, kita beralih kepada latihan dalam buku kerja, muka surat 85. Okey, sin 225. Okey, so perkara pertama, kita tentukan dulu sukuan. Okey, so 225 berada dalam sukuan ketiga. Jadi kalau sukuan ketiga bermaksud theta tolak 180. Ini cara nak menentukan sudut rujukan sepadan. Okey, so lepas tu simbol pula. Step ketiga simbol. Kenapa simbol negatif ni? Sebab dalam sukuan ketiga, aku suka tengok. So, maksud dalam sukuan ketiga, tan adalah positif. Bermaksud sin, yang lain tu adalah negatif. So, cikgu terus letak negatif. Okay, bila cikgu simplifykan, dia dapat negatif sin 45 darjah. Okay, bila dapat negatif sin 45 darjah, okay, cikgu keluarkan dulu negatif. Okay, kita nak tengok dekat rajah sin 45. So, kena rujuk 45. Okay, sudut 45. Mana-mana boleh. Bawah boleh. Atas pun boleh. Okay, so sin ialah T bahagi H. Maksudnya kalau T, okay, T kat sini. Ni adalah 45. T bertentangan dengan dia. Bertentangan ialah 1. Okay, bahagi H. H ialah hipotenus. So, hipotenus ialah, okay, punca kuasa 2. So, kita akan terus dapat jawapan dia ialah negatif 1 per punca kuasa 2. Okey, soalan D. Cikgu pilih soalan D iaitu tan 240. Perkara pertama, tentukan sukuan ketiga. Tentukan sukuan. Okey, tan 240 berada dalam sukuan ketiga juga. Okey, perkara kedua ialah tentukan sudut rujukan sepadan. Okey, so 240 tolak 180. Okey. Ni positif kan? Positif kan? Sebab dia sukuan ketiga, aku suka tengok tan. Tan adalah positif. So, tak perlu tulis pun tak apa. Okay, so jawapan bila dipermudahkan jadi tan 60. Okay, so kita tengok tan 60. Refer dekat sudut 60. Bila kita refer pada sudut 60, kita nampak tan ialah T bahagi dengan S. Bertentangan. Bertentangan ialah punca kuasa 3. Bahagi S. S ialah sebelah. Jangan ambil 2 ya. Sebab kita rujuk segitiga yang ni. Segitiga separuh ni sahaja. Okey, so maksudnya punca kuasa 3 per 1. Tapi ingat, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Sebab tak boleh tinggalkan per 1. Okey, tinggalkan jawapan dalam bentuk punca kuasa 3 sahaja. Per 1 tu buang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa jawab latihan dalam buku kerja dan juga latihan online yang cikgu sediakan. Okey, stay at home. Jangan ke mana-mana. Jawab latihan. Jaga diri baik-baik. Okey, itu sahaja. Terima kasih.